Selamat datang. Vektor dan skala. Kuantiti skala ialah kuantiti fizikal yang dapat ditentukan sepenuhnya oleh nombor yang mewakili magnitud bagi kuantiti dan dia mempunyai unit. Kuantiti skala boleh ditambah, ditolak, didarab ataupun dibahagi oleh nombor. Contoh-contoh kuantiti skala: masa, jisim, jarak, laju, ketumpatan, kerja, tenaga, suhu, isi padu dan lain-lain. Kuantiti vektor ialah kuantiti fizikal yang dapat ditentukan oleh nombor yang mewakili magnitud bagi kuantiti. Dia mempunyai unit dan arah. Kuantiti vektor ialah perwakilan kuantiti dan arah. Contoh-contoh kuantiti vektor: daya, sasaran, hal laju, pecutan, momentum, dan lain-lain. Kuantiti skala ialah kuantiti yang hanya mempunyai magnitud sahaja. Kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Mari kita tengok pembezaan kuantiti skala dan kuantiti vektor. Di sini ada jarak dan sasaran. Jarak ialah kuantiti skala, sasaran ialah kuantiti vektor. Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek dalam suatu gerakan. Sasaran ialah panjang tembereng garis lurus paling pendek antara titik awal dengan titik terminate dan melibatkan arah dari satu titik rujukan. Contohnya, ini ialah rumah Abu. Yang ini adalah kerai runcit. Ibu Abu pesan Abu pergi beli garam. Abu bergerak dari rumahnya hingga ke kedai runcit. Mempunyai arah iaitu sasaran. Adik Abu namanya Akau. Ibu Abu pesan adiknya Akau beli gula dari kedai runcit. Tapi Akau ni, dia tak bergerak dari rumah ke kedai runcit terus. Dia pergi ke tempat permainan dulu. Lepas main baru pergi ke kedai runcit. Jika dia bukan daripada titik awal hingga ke titik terminate, yang pergerakan dia tak ada arah yang tertentu, ini kita kata jarak. Okey, sini ada laju, sini ada had laju. Laju terlibat dengan jarak dan masa. Had laju terlibat dengan sasaran dan masa. Laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Had laju ialah kadar perubahan sasaran terhadap masa. Nilainya ada negatif jika objek itu bergerak dalam arah bertentangan. Contohnya, Haziq bergerak dari A ke B dengan laju 90 km per jam. Kemudian dia patah balik dari B ke A. Jika dia patah balik dengan laju yang sama iaitu 90 km per jam, maka had laju dia ialah negatif 90 km per jam. Seterusnya, mari kita tengok jisim dan berat. Jisim ialah kuantiti zirin yang terkandung dalam suatu objek. Nilainya tidak berubah mengikut lokasi. Berat ialah daya tarikan graviti bumi ke atas suatu objek. Nilainya tidak tetap dan bergantung kepada
daya tarikan graviti suatu lokasi. Formula berat ialah jisim darat dengan pecutan graviti. Sebagai contoh, jisim seorang angkasawan semasa berada di atas bumi ialah 120 kg. Berat angkasawan tersebut semasa di atas bumi ialah 1,200 Newton. Manakala berat angkasawan tersebut di atas bulan ialah 200 Newton. Disebabkan daya tarikan graviti bulan adalah berbeza dengan daya tarikan graviti bumi. Di sini kita ada juga yang tak terlibat dengan vektor dan skala, iaitu tekanan dan ketenggangan, kekondaksian logam. Yang dua ni tidak terlibat dengan vektor dan skala. Contoh, nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor atau kuantiti skala. Berikan justifikasi anda. A. Mikai berjalan kaki dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 km. Dia ialah kuantiti skala kerana kuantiti ini mempunyai magnitude sahaja, tidak terlibat dengan arah. Jadi dia adalah kuantiti skala. Yang kedua, sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 9 km per jam ke arah seratan. Ini ialah kuantiti vektor kerana kuantiti itu mempunyai magnitude dan arah. Dia ada magnitude dan arah. Yang ketiga, suhu badan Arisha mencecah 38 Celsius. So, ini ialah kuantiti skala kerana kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Dia tak ada arah. So, nampak perbezaan dia? Mari kita kena pasti sama ada kuantiti berikut ialah kuantiti skala ataupun kuantiti vektor. Yang pertama, kuantiti skala ialah jarak, kuantiti vektor ialah sesaran. Okay, daya ialah kuantiti vektor, jisim ialah kuantiti skala. Laju ialah kuantiti skala, hal laju ialah kuantiti vektor. Isi padu ialah kuantiti skala, pecutan ialah kuantiti vektor. Laju ialah kuantiti skala, momentum ialah kuantiti vektor. Kerja ialah kuantiti skala, berat ialah kuantiti vektor. Mari kita buat latihan ini 8.1 bersama-sama. Nombor 1, tentukan sama ada kuantiti berikut ialah kuantiti skala atau kuantiti vektor. Berikan justifikasi anda. Justifikasi ialah sebab. Berikan sebab anda. A. Cecair X mempunyai ketumpatan 1.2 gram per isi padu. Yang ini adalah kuantiti skala kerana mempunyai magnitude sahaja. Dia tidak mempunyai arah. Jadi ini adalah kuantiti skala. Yang kedua, sebuah kotak seberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dari rantai. Bagi B, ialah kuantiti vektor. Kerana mempunyai magnitude dan arah. C. Isi padu bagi sebotol air mineral ialah 1.5 liter.
ini ialah kuantiti skala. Kerana kuantiti ini mempunyai magnitude sahaja tanpa mempunyai arah. D. Tempoh percutian Susi ialah 3 hari 2 malam. Ini adalah kuantiti skala kerana kuantiti ini mempunyai magnitude sahaja. E. Sebiji bola diberi satu impuls sebanyak 5 ns secara mendatar. Impuls terlibat dengan momentum. Jadi ini adalah kuantiti vektor kerana dia mempunyai magnitude dan arah. Thanks for watching. Bye. Vektor. Vektor boleh diwakilkan oleh tembereng garis berarah. Anak panah menunjukkan arah vektor dari titik awal ke titik terminate dan panjang garis mewakili magnitude vektor. Vektor boleh diwakilkan dengan tata tanda seperti berikut. Dari A ke B, kemudian kita tulis AB, anak panah di atas AB. Ataupun kita tulis AB, kemudian kita bowkan. Jadikan tulisan dia lebih kasar. Ataupun kita tulis vektor A, dari A ke B, vektor A, kemudian ada til di bawah A, tulis A, kemudian tulis til di bawah. Ataupun A, kita tulis 2-3 kali bagi A, kita bow kan A. Magnitude bagi vektor boleh ditulis sebagai modulus vektor AB ataupun modulus bagi AB ataupun modulus bagi vektor A, di mana vektor A adalah dari A ke B. Dari A ke B ialah vektor A dan kita moduluskan vektor A. Kalau apabila kita moduluskan, ini ialah magnitude bagi vektor tersebut. Vektor sifar. Okey, vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Vektor sifar diwakili oleh kosong, kemudian ada til vektor sifar. Katakan kita ada vektor V tambah dengan vektor kosong, kita dapat vektor V. Di mana vektor V dia, okey, contoh vektor V macam ni, vektor kosong dia macam ni. Dia tak ada arah, dia tak ada magnitude, tapi dia ada titik. So V tambah kosong dapat V. Contoh ni, tarik-tari. Jika daya tarikan dengan daya tarikan di sini adalah sama, kita ada vektor kosong di sini. Vektor sama. Jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Contohnya, vektor AB dengan vektor CD. AB dari titik A ke titik B ada anak panah ke arah sama. Kita ada CD ke arah yang sama. Ada anak panah dan ke arah yang sama. Okey, kalau panjang mereka sama iaitu magnitude sama, jadi mereka
adalah vektor yang sama. Contohnya, Azizul Hanis Awang bergerak ke situ, peserta lain pun bergerak ke situ. Okey, mereka ada vektor yang sama dan magnitude yang sama. Jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama, tetapi arah bertentangan. Dia bergerak ke situ jika ni orang A ni bergerak ke kanan. Okay. Orang B ni bergerak ke kiri. Okay. Dengan magnitude yang sama, dengan panjang yang sama. Okay. Tetapi bertentang arah. Okay. Jika orang A ni dia mempunyai vektor R, manakala B ni ada vektor dia negatif R. Jika bertentang arah, kita ada negatif di depan vektor. Jika cikgu bagi vektor B ke A, BA kan? BA, B ke A. BA, kalau cikgu guna vektor AB, dia adalah negatif kepada AB. Kalau dia bagi CD, ada vektor CD, kita ada negatif BC. So, jika ada magnitude yang sama, tapi arah yang berlainan, dia ada negatif. Negatif tu maksudnya arah yang bertentangan. Contoh 2, lukis dan label setiap vektor yang berikut. Kita ada RS mewakili sesaran 12 km ke timur. Utara, timur, selatan, barat. Langkah pertama. 1 cm mewakili 6 km. Di sini kita ada 12 km. Maksudnya 2 cm ialah mewakili 12 km. 1 cm mewakili 6 km. 2 cm mewakili 12 km. Jadi kita lukis 2 cm dengan pembaris. Sini 1 cm, 2 cm, dari S ke R. Kemudian kita ada anak panah. Sila ukur 2 cm. Okey, 2 cm. Kemudian kita lukis anak panah. Nak vektor Q mewakili daya 7 Newton ke seratan. Ini utara, di sini adalah selatan. Di sini kita ada 1 cm mewakili 3.5 Newton. 1 cm mewakili 3.5 Newton. Jadi kalau 2 cm ialah 7 Newton. Jadi kita lukis 2 cm bagi soalan B. Okey, ke bawah sebab selatan. Ke bawah. So sini hingga ke sini adalah 2 cm iaitu 7 Newton. Boleh? Kita ada vektor R di mana 1 cm mewakili 20 meter per saat. R mewakili halaju 60 meter per saat ke kiri. So 1 cm 20 meter per saat. Kalau 60 meter per saat iaitu 3 cm. Jadi kita lukis 3 cm ke kiri. 3 cm ke kiri, kemudian tulis R. Bow kan R tu. Tulisan bow. Soalan 3. Raja di sebelah menunjukkan vektor AB yang mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke titik B. Cari magnitude dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Sebelum kita buat yang ni, kita kena ingat balik apa tu teorem Pythagoras. So, yang ni adalah hipotenus. Garis yang terpanjang, garis yang bertentang dengan 90 darjah ialah hipotenus. Garis yang terpanjang dalam segitiga tepat. Yang ni A, yang ni bagi B. Okay. Jika nak dapat panjang H, iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2.
Ini kuasa 2 dan kita dapat punca kuasa 2 bagi A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau saya nak dapat panjang B, diberi H kuasa 2 tolak A kuasa 2. Kalau nak dapat A, iaitu H kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini B, hypotenuse H. Kalau kita nak panjang H, ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2, kemudian puncakan apa yang kamu dapat. Okey, kalau nak dapat panjang AB, nak dapat magnitude, kita nak magnitude AB. Kena tulis modulus. Okey. So kita kira di sini hingga ke sini di bawah B tu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Okey. Kalau B ni dari sini ke B 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak juga, sini 5 kotak juga, iaitu 5 cm. Satu kotak tu 1 cm. So untuk dapatkan panjang AB, magnitude AB, kita guna teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay. Kita dapat 25 tambah 25 sama dengan 50. Di sini kita ada 2 25 kan? 2 darab 25. So dari sini kita dapat set 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi 25. Ni darab. Okey. Ni 2. 25 ni akan jadi 5. Punca kuasa 2 bagi 25 ialah 5. Jadi kita dapat 5 set 2. Jadi panjang dia adalah 5 set 2. Iaitu magnitude dia adalah 5 set 2. Sekarang dia nak arah pergerakan Zahra itu dari titik A. So utara di sini. Okey, kita ada utara, timur, selatan, barat. Kalau ke sini ialah timur, laut. Jadi pergerakan dia adalah timur, laut. Contoh keempat, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari A, B, C, D. Titik-titik P, Q, R, S masing-masing adalah titik tengah bagi AB, BC, CD, DA. Vektor AS ialah A, vektor AP ialah B, vektor AJ ialah C. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan ABC. Yang pertama, SD. S hingga ke D. Jadi S adalah titik tengah bagi AD. Magnitude sini adalah sama dengan magnitude di sini. So kita ada A. So AS ni sama dengan SD. Iaitu sama dengan A. Yang ni A. Jadi SD, vektor SD ialah A. C, J. C ke J. Okey. Magnitude sini sama dengan magnitude sini. Magnitude AJ sama dengan magnitude JC. Magnitude sama. Tapi arah yang bertentangan. AJ ialah C. Jadi JC ialah C juga kalau sama arah. Tapi sekarang kita nak bertentang arah. Bertentang arah maksudnya negatif C. Jadi soalan bagi B ni adalah negatif C. C, RJ. R ke J. R ke J. Kena tukis anak panah. Supaya kita tak lupa. R ke J.
So R ke J, yang ni A kan? Kalau S ke D adalah A. Kalau S ke D adalah A. Kalau R ke J adalah bertentang arah dengan ST. Bertentang arah dengan ST. Okey. SD ialah A kan? Jadi JR kalau sama arah, JR sama arah ialah A. Sekarang kita nak RJ. Vektor RJ ialah negatif A. Kita tengok JQ. Dia sama arah dengan B dan sama panjang. Kenapa sama panjang? Sebab mereka titik tengah dan dia adalah segi empat selari. Jadi ini pun adalah V. Sama arah. Sama arah jadi dia adalah B. Vektor JQ ialah vektor B. Okay.